Bab 2 tingkatan 4 biologi. Hari ini kita nak membincangkan mengenai proses hidup organisma multisel. So, apa yang kita nak belajar dalam subtopik 2.3 ni, kita nak belajar keunikan struktur sel khusus, mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel, mencerahkan kepadatan komponen sel tertentu dengan fungsinya dan menguraikan kesan kekurangan atau ketiadaan ataupun kegagalan fungsi suatu komponen bagi sel tertentu. So, marilah kita teruskan. So, beberapa jenis sel yang mengalami pengkhususan menjalankan fungsi yang berbeza. Senang kata, semua sel ni unik. Tak adalah kita nak cakap semua sel tu muka dia sama. Dia unik. So, contoh, kalaulah macam sel otot ni kan. Awak nampak sel otot ni dia adalah dalam bentuk gentian. Gentian yang berjalur. Kalau sel saraf ni macam mana pula? Dia adalah unjuran halus yang panjang. Macam ni. Kalau sel epitelium, dia adalah sel yang nipis dan lepeh. Kalau sel sperma ni punya ekor. And then kalau sel darah merah pula tidak mempunyai nukleus. Kalau sel darah putih dia berubah bentuk. Kesimpulannya, kita ada banyak sel dalam badan kita. Dan setiap sel tu ciri-ciri dia, strukturnya adalah unik. Dan ada sebab kenapa setiap sel ni mempunyai ciri yang unik sebegitu. Okay, so ini kita tengok pada tumbuhan. Tumbuhan pun sama. Tumbuhan kita ada banyak tisu dalam tumbuhan. So kita ada antara tisu yang kita ada dalam sel tumbuhan, tisu atau sel yang ada dekat tumbuhan, kita ada tube tapis. Tube tapis ni kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa kat flowerworm sebenarnya. And then kita ada xylem. Kita ada jumpa ni kat mana? Kat xylem. Mesophyll palisade kita jumpa kat mana? Kita jumpa di daun. Daun. Okey, so dia tersusun tegak-tegak ni, rapat, mempunyai banyak kloroplas. Kenapa? Untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Now, kemudian bawah-bawah ni macam ada loose sikit ni kan. Ini adalah sel mesofil berspan. Dia tersusun secara longgar. Untuk apa? Untuk berlakunya pertukaran gas. So, gas karbon dioksida ni boleh meresap masuk dan gas oksigen boleh meresap keluar. Kemudian, di bawah daun ni, lapisan epidermis ni sebenarnya, bawah daun ni, ada satu sel yang unik namanya sel pengawal. Sel pengawal ni sebenarnya adalah sejenis sel epidermis yang mengalami pengubahsuaian. So, apa fungsi sel pengawal? Mengawal satu liang kecil yang kita panggil dia sebagai stoma. So, sel pengawal ni mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Dan kita ada sel akar. Sel akar ni adalah unjuran panjang. Kenapa dia panjang? Untuk menyerap air dan garam mineral. So, kita pecahkan. Tadi kita dah tengok gambar kan. So, kita pecahkan. Sel tisu haiwan. Apakah itu tisu? Tisu adalah sekumpulan sel yang sama jenis, kita panggil dia sebagai tisu. Kalau satu, kita panggil sel. So, sel ni bergabung membentuk tisu. So, dalam sel tumbuhan, kita ada 4 jenis tisu. Kita ada tisu epitelium, kita ada tisu otot, kita ada tisu saraf, kita ada tisu penghubung. So, tisu epitelium adalah tisu-tisu yang melapisi rongga badan yang kita kata tadi sangatlah nipis. Kalau tisu otot, sebenarnya tisu otot kita ada 3 jenis. Okey, pertama adalah kardium. Kalau awak nampak je kardium, itu adalah membina dinding jantung dan ia mengawal tindakan luar kawal. Kalau otot licin ni adalah tindakan luar kawal juga, tetapi ini kita boleh jumpa di esophagus kita untuk proses peristalsis. Kalau otot rangka, ia berpaut pada rangka. Ia mengawal tindakan apa? Tindakan terkawal. So, biasanya otot rangka ni wujud ada berpasangan. Okey, kalau satu otot tu mengecut, satu lagi mengendur. So, satu otot mengecut dan mengendur, dia mewujudkan pergerakan. So, tisu penghubung, kita ada banyak jenis tisu penghubung. Kita ada tendon, kita ada ligamen, kita ada rawan, kita ada tulang, kita ada darah, kita ada sel lemak dan kita ada limfa. Kalau tendon ni adalah apa? Tisu yang menghubungkan antara tulang dan otot. Kalau ligamen, fungsinya apa? Dia adalah tisu yang menghubungkan tulang dengan tulang. Okay, now ini adalah tisu epitelium. Tisu epitelium ni adalah tisu yang melapisi, dia paling luar, dia macam lining. Okay, terdiri pada satu atau lebih lapisan tisu tersusun rapat. So, kat mana kita boleh jumpa tisu epitelium? Kita boleh jumpa tengok satu adalah di permukaan paru, rongga badan. Kemudian kita boleh jumpa di mana? Di kelenjar ductus ginjal. Kemudian kita jumpa kat mana lagi? Kita boleh jumpa dekat trakea.
Kemudian kita boleh jumpa kat mana? Kita boleh jumpa di kulit dan juga mulut dan esophagus. So tisu epitelium ni fungsinya apa? Fungsi tisu epitelium terutamanya pada kulit membentuk halangan. Dia berfungsi sebagai pelindung untuk melindungi badan kita daripada jangkitan bahaya. So senang kata tisu epitelium ni macam terlibat dalam sistem pertahanan badan yang pertama. Okey, ia tidak membenarkan mana-mana patogen memasuki badan. Dia macam barrier, penghalang. Okey, kemudian kita ada tisu kardium. So ini tisu kardium tadi kita dah cakap ada 3 jenis. Kita ada otot licin, otot kardium dan juga otot rangka. Ni nampak tak? Kita ada bicep dan tricep. Kemudian kita tengok kat sini tisu penghubung. Tisu penghubung kita ada banyak. Ini adalah tisu tulang. Ini adalah sel darah merah. Tisu adipos adalah tisu lemak. Kemudian kita ada tisu penghubung lain dan juga rawan. Okey, so ada banyak jenis ni. Okey, so awak boleh tengok dalam buku teks awak. Okey, so tengok saraf. Kalau tisu saraf ni paling unik, saya suka tisu saraf. Tisu saraf ni nama lainnya kita kenali dia sebagai neuron. So neuron kita ada 3 jenis. Kita ada neuron, kalau untuk awak buku baru kita panggil dia sebagai neuron. Ini kita panggil dia adalah sebagai neuron efferent ataupun silibus baru kita panggil neuron deria. Neuron efferent ni sekarang kita kenali sebagai neuron motor. Neuron perantara ni kita kenali dia sebagai neuron geganti. Okey, apakah fungsi tisu saraf? Ia mengawal penyelarasan dan mengawal aktiviti badan. Senang kata, kalaulah awak kena cubit mesti rasa apa? Mesti rasa sakit. So, neuron ni, sel saraf ni dia terlibat dalam menghasilkan tindak balas. Setiap rangsangan wajib ada tindak balas. So, siapa yang mengkoordinasi antara rangsangan dan juga tindak balas itu melibatkan tisu saraf ataupun nama lain kita kenalinya sebagai neuron. Okay, now tisu tumbuhan. Tisu tumbuhan ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 2 paling utama. Pertama adalah tisu meristem, kedua adalah tisu kekal. Tisu meristem adalah tisu muda yang rajin membahagi. So meristem ni kita pecahkan kepada 2. Satu adalah meristem apex, satu lagi adalah meristem sisi. So meristem apex dan sisi ni maksudnya apex tu hujung. On the tips like this is we call as apex. Kalau hujung tepi di sini, ini kita panggil dia sebagai sisi. So, now, tisu kekal. Tisu kekal kita boleh pecahkan kepada 3. Kita ada tisu asas. Kita ada tisu asas. Kemudian, tisu asas. Kita ada tisu epidermis. Kita ada tisu vaskular. Asas ni terdiri pada pakcik saya kacak. Kita ada parenchyma, kita ada sclerenchyma, kita ada collenchyma. So, persamaan antara 3 pakcik saya kacak ni, parenchyma, sclerenchyma dan juga collenchyma, ia memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan. Tetapi mana satu yang lebih kuat actually adalah sclerenchyma. Now, epidermis. Epidermis, apa-apa epidermis adalah lapisan yang paling luar. Okay, so epidermis ni bila lapisan paling luar, ia berfungsi sebagai pelindung. So, kalau untuk tumbuhan pelindung daripada apa? Pelindung daripada mengelakkan kehilangan air, melindungi daun daripada kecerakaan mekanikal. Kalau vaskular, awak nampak saja perkataan vaskular adalah kombinasi antara tisu xylem dan juga phloem. Kalau xylem fungsinya mengangkut air, kalau phloem fungsinya mengangkut bahan organik. Ni contoh-contohnya. You guys boleh tengok dalam nota. Ni tisu vaskular dah cakap xylem dan phloem. Ni dia. Now, kepadatan organel dalam sel-sel khusus. Now, kepadatan organel dalam sel-sel khusus ni, senang kata setiap sel ni dia mempunyai kepadatan sel yang berbeza-beza. Ia tak sama. So, contohnya sel sperma. Sel sperma memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah ovum. Oleh itu, sel sperma mempunyai banyak apa? Sel sperma mempunyai banyak mitokondria. So, apa-apa sel yang memerlukan banyak tenaga, organel yang banyak, ada organel yang banyak dalam sel itu adalah mitokondria. Katakanlah kalau sel tu melakukan proses fotosintesis, so organel yang banyak dalam sel itu adalah kloroplast. Katakanlah sel pankreas. Sel pankreas ni berfungsi untuk mensintesis dan merembeskan enzim dan juga hormon. So,
organel apa yang banyak adalah jalinan endoplasma kasar. Sebab jalinan endoplasma kasar ni berfungsi mengangkut protein. Okey, seterusnya nampak tak yang rapat-rapat ni, this one, yang rapat ni kita panggil dia sebagai palisad. Yang berongga longgar ni, ini panggil berspan. Bawah ni, atas dengan bawah ni ada epidermis. Epidermis ni adalah sebagai lapisan paling luar dan berfungsi sebagai pelindung kepada sel-sel yang di dalamnya. Okey. Now, latihan dalam nota ni, dalam saya punya ni tak ada latihan. So, latihan ini adalah pada buku teks awak, muka surat. Okey, ada latihan sebenarnya pada buku teks awak, pada muka surat 37. Okey, praktis formatif 2.3. So, awak tengok praktis formatif 2.3. Dalam praktis formatif 2.3, soalan ada tanya. Soalan yang pertama, nyatakan komponen sel yang didapati dalam kepadatan tinggi dalam sel yang menghasilkan protein. So, katakanlah kalau menghasilkan protein, apakah organel yang terlibat? Organel yang terlibat mesti pertama adalah ribosom. Kedua adalah jalinan endoplasma kasar. Ketiga adalah jasad Golgi. Sebab soalan tanya untuk merembeskan hasil protein. Now, soalan kedua, saya tak ada soalan kat sini. Awak tengok buku teks tau. Jelaskan secara ringkas struktur dan fungsi sel saraf. So, tadi kita kata fungsi sel saraf ni fungsinya adalah untuk menyelaras dan mengawal aktiviti badan. Contoh setiap rangsangan perlu hasilkan tindak balas yang betul. Ni soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Jelaskan mengapa sel mesofil palisad mengandungi banyak kloroplas. So, sel mesofil palisad mengandungi banyak kloroplas kerana untuk menyerap tenaga cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Ini adalah jawapan nombor 3. Soalan nombor 4 pula. Sel lemak mempunyai 3 ciri penyesuaian yang membolehkan sel tersebut menyimpan lemak. So, kenapa dia boleh menyimpan lemak? Kita tengok sel lemak. Okey, sel lemak. Ada tak sel lemak di sini? Tak ada. Sel lemak. Apakah ciri penyesuaian pada sel lemak? So, ciri penyesuaiannya, lemak mempunyai sitoplasma yang sedikit, kemudian mengandung tetapi ada lemak yang tinggi. Dan juga sel lemak ni ada mitokondria yang sedikit. Kalau mitokondria sedikit, kenapa? Kerana memerlukan tenaga yang sedikit. Dan sel lemak ni satu uniknya, sel lemak boleh mengembang. Boleh kembang untuk simpan lebih banyak lemak. So, latihan. Ingat tau, latihan formatif. Tahu ni, latihan formatif.
2.3 muka surat 37. Muka surat 37. Itu sahaja. Terima kasih. Maaf atas segala salah dan silap.